Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi lagi dimuliakan Fadilatul Imam sahabat saya Ustaz Ghazali, juga dikasihi Ustaz Syafi'i. Seterusnya barisan jawatan kuasa Surau Asy-Syakirin, jawatan kuasa Taman Desa KPMP itu sendiri. Tuan-tuan, sahabat-sahabat bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan pada kita pada hari ini. Allah limpahkan kelapangan untuk kita hadir berada di dalam majlis-majlis ilmu sampai kita baru sahaja menyelesaikan kefarduan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menerusi solat maghrib yang alhamdulillah kita dirikan sebagai solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan kalangan kita ini kalangan orang-orang yang sentiasa mendapat perlindungannya dan juga mencintai untuk beribadat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam umur yang berbaki. Hari ini dah masuk, semalam dah mula masuk Jamadil Awal. Jamadil Awal. Beberapa sekejap je rasanya kita akan berhadapan dengan yang sikit lagi Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban dan Ramadan. Lumrah kehidupan dunia hari ini memungkinkan kita untuk sentiasa cari bekal dalam keadaan kita dilekakan dengan beberapa perkara al-keduniaan. Pesanan ini untuk diri saya juga dan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita sentiasa doa pada Allah agar kekuatan berjamaah, kemampuan dan pilihan kepada kita untuk berjemaah itu sentiasa ada. Sebab pilihan sebenarnya pada diri kita, nak hadir berjemaah atau tidak, pilihan pada kita. Surau dah ada, pilihan pada kita. Jauh macam mana dan sebagainya pun tetap pilihannya pada kita. Kenderaan macam-macam ada pada kita. Jadi pasal saya selalu ingatkan pada diri saya dan sahabat-sahabat juga, pastikan kita guna nikmat Allah yang ada, Allah beri pinjam kepada kita. Mesti ada hak dia, mesti ada beri kelapangan ataupun kesempatan bagi nikmat itu juga tertulis sebagai satu saksi untuk kita beribadat. Contoh, ada motor, gunakan motor setidak-tidaknya. Ada datang ke surau masjid. Ada kereta, macam-macam jenis kereta. Gerakkan juga sesekali kereta itu hadir ke membawa diri kita untuk berjamaah bersama. Kalau ada juga benda lain, basikal. Basikal sekarang ni orang trending kan. Nak sukan layan susah, so beli basikal. Macam-macam dah orang sekarang ni. Basikal RM10,000 dah sekarang kan. Tapi kalau ditanya basikal tu pernah tak bawa tuannya datang ke surau, masjid ataupun berjemaah. So kita kena ada fikir begitu. Sesekali kita jalan kaki, sesekali kita begitulah. Gunakan nikmat, setiap nikmat yang kita ada itu, kalau boleh biar dia ada satu catatan untuk ibadah pada tuannya. Mudah-mudahan dia jadi saksi. Terutama pada kenderaan-kenderaan. Kita doa biarlah kenderaan yang kita miliki itu kelak nanti menjadi satu kenderaan kita di tiang siratal mustaqim. Mudah-mudahan
Itulah sebagainya untuk ingatan pada saya juga dan pada sahabat-sahabat yang saya yakin dan percaya kita sentiasa dalam keadaan untuk mencari rahmat dan redha Allah di akhir-akhir usia dunia, di akhir-akhir usia kita dengan ujian-ujian dunia yang nampak sekarang ni. Kalau buat baik nampak macam tak berapa betul, orang buat tak betul nampak macam baik. Itu memang lumrah dunia. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bicaraan kita, atau saya membacakan sahaja, tak layak untuk nak mengajar. Sahabat-sahabat sini pun ramai bukan kita, Ustaz Razali, ada Ustaz Syafi'i, apatah lagi, tinggi-tinggi hebat semuanya. Saya kadang nak kita membaca bersama. Mudah-mudahan bacaan itu masuk dalam diri saya dan tuan-tuan juga. Orang yang bercakap ni tak hebat. Orang yang hebat ialah orang yang mendengar dan juga mengamal dan menjadi peringatan kepada diri dia. Kena lawan dengan hujan ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. Pada malam ni kita akan masuk pada bab yang ke-34 dalam jilid yang ke-15 kitab Bahrul Mazi. Bab ini dan hadis yang terdapat dalam bab ini sangat popular, maksudnya memberi suatu gambaran yang hebat kepada kita yang mendengar sebenarnya. Kita sampai ke bab yang ke-34, bab ma jaa fi alamatil qulub mashil wal khasfi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan pada mustahik, iaitu berhak turun bala dan hapus rupa asal. Turun bala berupa hapus rupa asal, dan mustahik ditelan ke bumi atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bicara yang sesekali kita akan dengar, dan kadang-kadang kita bila dengar kita rasa takut, kita tak buat. Lepas tu lama tak dengar, kita lupa, kita buat balik. Ini adalah suatu perkara yang kita perlu berjaga-jaga. InsyaAllah, qala musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata perkara kita. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita, insyaAllah. 171. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah telan bumi dan hapus rupa asal, rupa asli, rupa wajah asli itu ialah seperti menjadi rupa kera dan perut dan bayi. 3 wajah yang boleh ditukarkan pada umat Muhammad, umat akhir zaman, menjadi rupa kera, beruk dan babi. Maka diubah Allah akan manusia yang demikian itu dengan sebab melampau berbuat maksiat di dalam dunia ini. Alhamdulillah, ini adalah mereka yang melampau melakukan maksiat atas muka bumi ini sepanjang umur kehidupan ni. Umur kita tak panjang. Umur kita tak panjang dengan nak dibandingkan dengan umur dunia. Umur dunia tu sendiri pun tak panjang di sisi Allah. Umur kita sekarang dah umur berapa dah? 30, 40. Ada yang 50, ada yang 60. Lama mana? Kita rasa macam lama, sebenarnya makin hari makin dekat, makin hari makin dekat sebenarnya. Maka diubah Allah manusia yang demikian itu dengan sebab melampau maksiat di atas muka bumi ini. Maka di dalam bab ini ada datang hadis yang menunjukkan mustahik ataupun berhak, sesuatu yang berhak ke atas umat Muhammad, demikian balanya, demikian balanya. Dengan beberapa alamat yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat
ummati 15 khaslatan halla biha bala'un. Diriwayatkan daripada seorang saudara sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi Ali, dan juga suami kepada anaknya, nama Siti Fatimah, iaitu menantulah. Ali dia sepupu, malah dia menjadi menantu. Nama saudara sepupu Nabi itu ialah baginda Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ada setengah Islam mengatakan radhiyallahu anhu ni kepada seluruh sahabat. Malah pada khusus pada Ali ada riwayat menyatakan karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Ada dua pendapat mengapa dipanggil ataupun digelar dengan lafaz karramallahu wajhah. Satunya ialah di mana bahawa dikhabarkan kepada kita bahawa Ali bin Abi Talib tidak pernah menyembah berhala. Maksudnya dia adalah di kalangan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Maksudnya pada usia seawal dia yang kecil. Yang kedua, manakala ada juga yang dikhabarkan, yang ini dhaif sangat, mengatakan bahawa Sayyidina Ali ini tak pernah melihat kemaluannya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dua riwayat yang mengapa disebutkan dengan karramallahu wajhah. Tapi yang kedua itu tadi itu dhaif sangat, lemah sangat. Yang pertama itu memang jumhurlah mengatakan bahawa Sayyidina Ali ini tak pernah menyembah berhala. Itu pasal diberi satu keistimewaan dengan lafaz karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan, merahmati wajhah, muka. Apabila memperbuat umatku, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila memperbuat umatku 15 perkara, 15. Kalau Arab ataupun kalau tanah Arab Mekah, dia panggil 15. 15 ni 15. 15. Iaitu mustahik berhak atasnya dengan sebabnya turun bala yang besar. Dengan sebabnya turun bala besar. Bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian itu, maka mereka itu pun minta terangkan sekalian alamat itu. Rasulullah baru katakan bahawa ada 15 perkara yang kalau buat tak dapat nak elak akan dapat turun bala Allah. Faqila wa ma hunna ya Rasulullah. Maka dikata orang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa ia semua alamat mustahik itu, ia berhak turun bala itu, berhak turun bala besar ke atas umat Muhammad itu ya Rasulullah. Harap kiranya sekalian hamba boleh tuan hamba khabarkan. Ini adab sahabat apabila minta penerangan daripada Rasulullah. Beradab, penuh dengan beradab. Nak minta apa dia, satu persatu lah soalan-soalan itu. Sedangkan Rasulullah memang akan mengatakan itu, tetapi ini cara Rasulullah bagi hadis, bagi terang satu persatu. Maka sahabat akan tertanya-tanya dan terus bertanya. Qala iza kana maghnamun duwala. Pertamanya, dia ada 15 ni. Yang pertamanya, iza kana maghnamun duwala. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila jadi harta rampasan di dalam peperangan, satu peperangan itu beredar antara raja-raja dan orang besar-besar yang tu. Okey, maksudnya namun duwala, harta rampasan perang ataupun kekayaan yang dapat dia berlega di kalangan orang-orang
raja, pemimpin dan saja sama itu saja. 172. Masalah harta rampasan dalam perang menjadi punya raja-raja dan orang besar-besar itu sahaja, tiada benar ia pada syarak. Okey, maksudnya kalau harta rampasan perang dan sebagainya, apakah di kalangan raja-raja ini sahaja yang boleh? Dalamnya kata tidak benar pada ia pada syarak. Kerana demikian itu memperbuat bid'ah yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana adalah pada zaman Rasulullah itu apabila diutusnya tenteranya pergi memerangi kafir, ataupun ia pergi sendiri membawa tenteranya berperang, kemudian jadi kalah seterunya, kalah pihak lawan, kalah pihak musuh di dalam peperangan itu, maka harta yang dirampas dan yang dapat di dalam masa perang itu daripada makanan, sama ada makanan, minuman, biri-biri, unta, pakaian, senjata, emas, perak, semuanya dinamakan ghanimah. Semua harta-harta yang bila kita menang, tewas, musuh tewas, harta yang tinggal itu dia panggil ghanimah. Kalau dia ikutkan, mana datangnya orang nak pergi perang, takkan nak bawa biri-biri, takkan nak bawa unta. Bawa unta tu mungkinlah satu kenderaan, makanan, pakaian dan sebagainya. Peperangan pada zaman Rasulullah kan jaraknya jauh, nak melintasi gunung, kawasan panas, padang pasir dan sebagainya. Dan biasanya artillery ni, pasukan-pasukan tentera dan sebagainya ni, mereka ni akan bawa semua jenis, termasuklah makanan-makanan. Biri-biri ni untuk apa? Untuk bekal makanan tentera dan sebagainya. Maka bila kalah, tinggallah makanan tu akan tinggal. Kalau biri yang ada letak dia, maka akan tinggal begitu sahaja. Maka itu juga dipanggilkan ghanimah. Dan harta yang dapat dengan tiada perang daripada binatang-binatang dan rumah dan kampung dan segala isi yang ditinggalkan oleh kafir itu keluar lari takutkan muslim, maka iaitu dinamakan fa'id. Okey, ghanimah ini bila dalam peperangan, bila perang, bila kalah, musuh kalah, maka ditinggalkan macam-macam lah senjata. Kalau kita logik akal zaman sekarang, kalau pergi perang, pakaian, senjata, beg dan sebagainya tu kan, maka kalau terbunuh ataupun sebagainya, ni akan tinggal itu jadi harta ghanimah. Yang dipanggil satu lagi yang dipanggil fa'id ni apa dia? Fa'id ni ialah bila mana musuh dia datang perang, tapi bila kalah dia lari keluar daripada tempat dia tinggal. Maksudnya dia keluar daripada tempat yang dia tinggal. Asalnya dia ni daripada duduk di setempat ataupun di mana pun, tapi dia takut kerana dia dah kalah, dia lari. Orang muslim dah menang, maka dia akan tinggalkan rumah, tanah dan sebagainya. Maka itu harta yang dipanggil fa'id, iaitu harta yang dapat bukan atas ketika mana perang, tetapi oleh kerana orang kafir lari, takutkan orang muslim yang dah menang. Maka harta fa'id itu semua terpulang kepada Nabi. Adapun harta ghanimah itu telah dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 bahagian, 5 bahagi. Ini harta ghanimah. Dia cerita pasal harta ghanimah dulu. Harta fa'id itu boleh serah maksudnya pulang pada Nabi. Harta ghanimah itu dibahagi kepada 5 bahagi. 1/5 daripada bahagian itu terpulang kepada dia. Maksudnya 1/5 daripada seluruh harta itu untuk terpulang pada Rasulullah itu sendiri. Dan 4 bahagian yang bagi terpulang kepada orang yang berperang sama-sama. Selebihnya dibahagikan sama rata sesama orang yang datang perang, atau kepada tentera yang telah diutuskannya, ataupun telah pada tenteranya. Maksudnya satu je dia ambil, satu bahagian yang Rasulullah ambil,
4 bahagian disamaratakan, maksud dibagikan. Namun begitu, ingat yang kita kata 1/5 pada Rasulullah. Ini syarat aja. Kemudian 1 bahagian yang Nabi yang diambil Nabi itu tadi dibahagi kepada 5. Maksudnya Rasulullah dapat ambil 1 daripada 5, dapat yang 1 tu dibahagikan juga 5 pula. 1 bahagian pulang kepada dirinya. Dia ambil 1 daripada bahagian daripada pecah tu, dan 4 bahagian dibahagikan kepada anak cucunya dan juga al-mustahalib dan Bani dan Hashim. Maksudnya dibagi di kalangan ahli keluarga kaumnya. Maksudnya pecah lagi. Dia pecah lagi. Itulah aturan bagi harta rampasan yang dipanggil harta ghanimah. Harta ghanimah. Berjalanlah harta ghanimah itu dibahagi-bahagikan seperti aturan yang tersebut itu sampailah kepada khulafa ar-rasyidin. Maksudnya cara pembahagian harta rampasan perang ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai ke zaman khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Banyak berlaku. Maksudnya belajar berlaku peperangan. Setiap hasil peperangan begitulah caranya. Maka kemudian daripada itu sudahlah dijadikan oleh raja-raja yang kemudian daripada mereka itu terpulang pada harta rampasan itu semua kepadanya semua. Maksudnya selepas ada khulafa ar-rasyidin, apa yang berlaku? Apa sahaja harta ghanimah ini, harta rampasan perang ini pulang kepada raja ketua pada itu, dan dibahagi-bagikan kepada orang-orang besar sahaja dan orang-orang yang masuk di dalam wang lingkup dia, maksudnya sesama mereka. Tiada menurut seperti perbuatan Nabi lagi. Ini nak ingatkan, maksudnya kitab ni, pengarang kitab dia ingatkan ini aturan. Asal gitu, asal pertama dipecah 5, lepas tu dibahagikan. Tetapi bila dah selepas habis khulafa ar-rasyidin, banyak berlaku harta rampasan ini semua dipulangkan kepada raja-raja dan pemimpin, maka mereka akan bedak sesama mereka sahaja. Maka itulah yang disabdakan Nabi SAW seperti yang dalam masalah 171 itu tadi. Dan apabila jadi harta rampasan itu beredar antara raja dan orang besar sahaja, maka itulah satu daripada alamat mustahil ataupun alamat yang berhak turun azab pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat dia ada 3 sebenarnya dalam bab peperangan ini. Memang kita pun tak sempat dalam orang belajar syariah biasa. Dia ada satu lagi yang dipanggil jizyah. Jizyah atau apa tu faid itu tadi, dan ghanimah. Jizyah ini macam cukai lah bahasanya, iaitu wang perlindungan bagi orang kafir yang duduk dalam negara Islam. Maka diberikan satu hak ataupun cukai yang orang kafir berkenaan berhak untuk menerima perlindungan dan melaksanakan ekonominya di dalam negara umat Islam itu sendiri, dalam negara pemerintahan Islam. Maka mereka ini wajib bayar jizyah. Jadi kita tak tahu, tapi ialah tu sekarang dalam konteks belajar dari segi adaban negara Islam itu sendiri, dan modern negara Islam itu sendiri. Sekarang ada ke jizyah saya cakap ini. Ada kita orang M40, B40 ke apa sebagainya, orang dari atas je bayar LHDN, cukai juga kan, zakat pun bayar, zakat tekan dan sebagainya, tak pandai pun dia habis. Zakat pula kita tak dibebaskan untuk membayar zakat begitu hala kalau nak dikecualikan daripada membayar cukai. Maka zakat disalurkan kepada saluran yang telah dilantik oleh kerajaan, maka barulah LHDN tolak
Tolak pun setelah diambil dulu baru tolak. Bukannya dia kira-kira siap tak. Dia siap lah sedut setiap bulan, sedut dulu. Lepas tu kena tuntut. Kalau kita jenis tak diam, tak erti apa semua, tak menuntut pada hak kita, maka cukai pun bayar, zakat pun bayar. Apalah. Jadi itu jadi orang kafir sebenarnya, kalau kafir zimmi, dipanggil kafir zimmi ni kafir yang memberi bayar jizyah kepada kerajaan Islam yang memerintah ataupun maksudnya yang menjaganya, maka kafir zimmi ini tak wajib diperangi. Kita tak wajib perang dia. Sebab beliau ini bayar jizyah untuk berhak dapat perlindungan, satu, dan kedua dia berhak untuk melaksanakan ekonomi dia di dalam negara Islam. Itu jizyah. Orang dipanggil kafir di kalangan kafir zimmi. Manakala satu lagi kafir harbi, kafir yang tak bayar jizyah. Dia enggan bayar jizyah. Dan dia juga adalah memerangi. Sifat dia mencari salah orang Islam, salah Islam, maka dia berhak untuk diperangi. Cuma bukanlah kita orang awam saja yang boleh menentukan beri hukum. Maka kalau ikutkan kafir harbi ini, sebab dia sifat dia ingkar segala perintah umat Islam, segala perintah pemimpin Islam, maka dia sebenarnya halal darahnya untuk dititiskan ke atas muka bumi. Okey, kita tak tahu apa duduk dalam negara kita ini mana satu. Jadi ini isu besar. Isu besar. Isu ni dia jenis senyap ni kan. Bila Islam dah besar, dia akan naik balik isu ni. Dia main isu ni macam-macam lah. Wallahu ta'ala alam. Jadi tadi pertama ni kita nak cerita 15 perkara yang berhak turun bala atas melampaunya perbuatan maksiat. Seterusnya ada sikit ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amanatu maghnaman, dan amanah itu dijadikan sebagai ghanimah, maka inilah satu daripada alamat mustahil ataupun berhak turun azab. Masalah amanah menjadi ghanimah itu bagaimana rupanya? Kalau tadi kita ingatkan ghanimah ini ialah harta rampasan perang. Amanah ini yang digadaikan, yang dikhianati. Sesungguhnya ini satu perkara yang telah paling banyak berlaku zaman kita ini. Pengarah kitab ni tulis tu, banyak berlaku zaman kita ini. Zaman kita ini bermaksud zaman bila ni? Pengarah kitab tulis lama dah, sehingga sekarang berlaku. Dan apabila seorang beramanah kepada seorang yang dipercayainya, dia bagi contoh seperti pertama, seorang mempertaruhkan wangnya kepada seorang yang dipercayainya, itu dengan tiada suruh tanda dan tiada saksi. Dia letakkan wang, dia jenis ada satu wang letak bagi amanah kepadanya, tak ada siapa, tak ada saksi dan sebagainya. Kemudian apabila tuan amanah itu datang meminta haknya, sudahlah orang yang tempat bertaruh itu ingkar, mengatakan tidak ada apa yang ditaruhkan kepadanya. Maksudnya dia letakkan duit satu, tolong dia nak pergi musafir ke contoh, atau pergi ke keluar lah, bekerja dan sebagainya. Maka tak ada siapa saksi, dia letak je bagi yang ni, tolong jagalah ini yang harta aku ni dan sebagainya. Maka dia pergi, bila dia balik, dia minta balik, tuntut balik, aku nak baliklah harta aku tu balik kan dan sebagainya. Dia kata tak ada apa, mana ada apa. Dia buat macam buat bodoh gitu kan. Banyak berlaku juga tuan-tuan ya. Tak adalah jumlah yang besar, kadang-kadang jumlah yang kecil dan sebagainya pun kadang-kadang menjadi sesuatu asbab. Maka itu yang dipanggil juga ingkari amanah, khianat pada amanah. Yang kedua, ataupun seorang yang berkirim wang kepada seorang yang dipercayainya, ini main kirim, supaya disampaikan wang itu kepada anaknya contoh, ataupun bapanya atau saudaranya di dalam negeri yang tempat ia berkirim wang.
apabila telah diambil oleh orang yang dipercayai itu wang amanah orang itu, lalu dihabiskannya, kemudian diperdiamkannya, apabila ditanya orang yang empunya wang itu, dijawabnya tiada siapa berkirim apa-apa kepadanya, maka sudahlah jadi amanah orang itu sebagai harta ghanimah, dapat ia dengan tiada penat lelah. Dia dapat saja kan. Satu, sekarang orang akan kata, yang kamu percaya pada dia buat apa? Betul juga kan. Macam mana? Ya, zaman sekarang ni kadang-kadang kita buat betul, tapi yang betul tu, yang mendakwa tu pun dia jadi anggap salah pula. Kita dia kata, oh, dia ni orang habis semua. Yang kamu percaya dia buat apa? Udah macam aku pula, macam kita pula balik salah kan. Zaman sekarang macam tu juga. Orang yang memberi dakwaan itu disoal siasat. Ya, kadang-kadang buat report polis contohnya, buat sesuatu perkara, oh orang tu buat fitnah, ya, orang tu fitnah aku ni, kita buat report polis, kita yang ditahan, soal jawab berjam-jam, orang yang tu lepas gitu saja. Banyak zaman sekarang. So ini bab kita mengirimkan wang. Maka itulah yang disabdakan oleh Nabi, apabila jadi amanah orang itu sebagai ghanimah, maka ianya satu daripada tanda berhak turun azab Allah. Ini yang kedua tadi. Pertama tadi harta rampasan berlega di kalangan pemimpin-pemimpin, raja-raja. Yang kedua, amanah yang dikhianati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Waz zakatu maghraman." Dan zakat fardu itu jadi sebagai membayar denda. Ini pun ada juga. Ramai juga zaman sekarang bila zakat ini seolah-olah dia jadi beratnya kerana macam seolah-olah bayar denda, berat nak keluar zakat. Dia berasa berat, seolah-olah zakat ini adalah satu denda untuk dia. Sedangkan zakat ini wajib macam solat. Kan biasa zakat dia akan beriringan dengan tuntutan menunaikan solat. Aqimus solah wa atuz zakah. Aqimus solah wa atuz zakah. Maka dirikan solat dan tunaikan, keluarkan zakat. Jadi kadang kalau dalam jiwa orang mukmin, orang Islam yang berasa dirinya bila nak orang suruh keluar zakat, dia buat dia ni zaman orang Perak panggil buat nohen je. Buat nohen je, buat ataupun dia rasa berat dan sebagainya. Maka kita khawatir kita dalam kalangan itu. 174, masalah zakat jadi semacam membayar denda. Ini satu perkara yang banyak ada berlaku zaman kita sekarang ini, iaitu apabila sampai cukup nisab zakat ni. Nisab dia boleh kiraan. Dulu orang panggil ilmu hisab. Nisab dia ambil kataan itulah hasabah yuhasibu hisab. Nisab ni cukup kiraannya dan cukup haul, dipanggil masa, cukup tempoh masa menunaikan zakat fardu. Maka berkata ia dalam hati, amboi, rupinya hartaku ini beberapa banyak diberikan kepada orang dengan percuma. Apakah hukum syarak ke atas kita? Itu dikerasnya kita semacam bayar denda. Maksudnya apalah syarak ni letak pula zakat pada aku. Seolah-olah berat. Kita mengeluh bila kefarduan itu dituntut oleh syarak. Kita dah ada cukup nasab ni. Okey. Maka kira-kira seseorang dan fikirnya demikian itu, ia menjadikan dirinya mengeluarkan zakatnya sebagai membayar denda. Bukannya kira-kiranya dan fikirnya berbuat ibadah dan menunaikan barang yang difardukan Allah ke atas batang lehernya. Maksudnya benda yang patut dan mesti dia kena ingat setiap cukup khaul, cukup nasab, cukup dia punya hisab dia. Dan dengan perkara itu tidaklah ia mahu menunaikan zakat fardu itu, melainkan dengan dikerasi daripada pemerintah negeri
dan suka ia mencari elah supaya tidak kurang hartanya dan nama keluar zakat fardu itu, maka apabila berlaku pada seseorang demikian itu, maka itulah alamat berhak turun bala Allah ke atas dirinya. Nauzubillah min dzalik. Mohon itu masa kita kena selalu diberi peringatan kalau sedemikian itu. Harta ada hak untuk yang diberi hak. Dan kadang-kadang kita kena ingat bahawa simpanan yang kita ada ataupun apa sahaja keperluan yang kita dapat atau rezeki yang kita dapat, kita mesti ada sedikit beda ataupun yang beri pada yang lebih berhak. Dan maka kita keluar zakat. Tapi sekarang anak muda kalau yang makan gaji ataupun yang cikgu ataupun kaki tangan kerajaan ataupun yang ada majikan, kita boleh buat potongan terus zakat ni. Bulan-bulan kita ambil yang dah tolak pada nilaian zakat, dipanggil zakat pendapatan dan sebagainya kan. Maka dah ada dah, setiap bulan dah ada dah, boleh buat potongan. Kita kena kira berdasarkan zakat. Ya, selama ini kita ada zakat tanian, zakat emas, zakat sebagainya. So zakat pendapatan pun perlu dikira juga bersama agar kita tidak diberati esok hari dan kita tidak di kalangan kategori yang apabila kita beri bayar diminta untuk melakukan zakat, mengeluarkan zakat, kita terasa bahawa benda itu berat, jadi satu halangan pada kita. Seterusnya sabda Nabi SAW tu yang ketiga tadi. Yang keempat, wa ata'a rajulu zaujatahu, dan menurut suami akan apa kehendak isterinya. Wa ata'a, dan ditaati, maksudnya tunduk pada perintah ataupun kehendak isterinya. Apa saja isterinya nak dituruti. 175 masalah menurut kehendak isteri sebagai hawa nafsunya. Maka iaitu satu daripada tanda berhak turun azab kerana adalah perempuan itu kebanyakannya jahil. Ni kitab kata kan kata. Dan pula fikirannya jarang ada betul dengan yang hak dan yang mustahil. Ini kalau dapat di gang sistem Islam ni, apa ni menurunkan darjat orang perempuan seolah-olah macam tu. Tak, ini kitab kata. Kita kena fikir balik. Maksudnya betul beza. Kadang-kadang kita kena tahulah, kita orang yang tu tahu. Dan hawa nafsunya pun ada kuat seperti lelaki yang jahil jua. Maka tiap-tiap perkara yang dikehendaki pada suaminya, tiadalah harus suaminya menurutkan, melainkan barang yang diharuskan oleh syarak. Okey, maksudnya apa sahaja kemahuan orang perempuan, orang lelaki adalah pertimbangan terakhir. Jangan orang lelaki apa sahaja cakap orang perempuan, dia ikut saja. Orang lelaki dia mesti ada pertimbangannya. Benda yang boleh dituruti maka dituruti. Ada yang dia tekan tapi nampak gayanya bukan kepada keperluan, hanya semata-mata hawa nafsu saja, maka perlu disekat, perlu dialam. Seperti ia berkehendak keluar dari rumahnya kerana mahu ziarah ibu bapanya, maka iaitu harus diberi izin kepadanya supaya tiada putus rahim. Dan kalau minta keluar untuk ziarah keluarga dan sebagainya, itu tak ada masalah. Dan pula memeliharakan hatinya dan hati orang tuanya, dan supaya cenderung hatinya kasih kepada suaminya dengan sebab tiada memutuskan rahimnya. Jaga silaturahim. Silaturahim ialah saudara. Kita dah bincang hari itu kan. Silaturahim adalah saudara yang kita sesama ada pertalian darah, saudara mara, adik-beradik dan sebagainya. Itu silaturahim. Yang lain daripada itu, kawan-kawan itu dipanggil ukhuwah. Ukhuwah. Maksudnya kita bagi izin dia keluar untuk pergi ziarah ibu, ayah, adik-adik dan sebagainya. Bila kita izin, dia pun rasa seronok kerana kita telah merapatkan hubungan silaturahim sesama mereka. Adapun jikalau meminta izin ia kerana mahu pergi bersuka-suka melihat wayang,
atau melihat permainan yang haram, atau pergi mendengar dan melihat keramaian dancing. Dalam perkataan kitab lama pun perkataan dancing, luar perkataan dancing. Bila nampak dia sebut dancing, teringat Mahmud Jun. Dancing dia sakit pinggang kalau dancing begitu. Dan pergi melihat keramaian tamasya di dalam pergaulan lelaki yang haram, atau pergi berboros-boros wang. Berboros-boros wang ni dalam inverted comma shopping, kan? Dan bukan tempatnya, maka semuanya itu haram menurutkan dan memberi izin akan dia keluar. Maka jikalau diturutkan kehendaknya, yakni diberi izin juga akan dia, maka ialah seorang yang masuk kongsi serta isterinya berbuat perkara yang haram itu. Maksudnya kalau kita izinkan, kalau kita tahu benda tu dia nak pergi keluar itu nak buat pemaksiat, maka kalau kita izinkan, kita pun dipanggil syubhat. Join sama, dapat saham downline yang sama, share dia tak pecah-pecah, sama sahaja. Maka jadilah padanya ia satu tanda berhak turun bala ke atasnya. Okey, ni maksudnya perkara-perkara yang berkait tentang kuasa atau hak suami dengan keizinan kepada isteri. Juga tidak harus diturunkan kehendak isteri yang megah juga tidak harus turut serta isteri yang menegah akan suaminya berbuat bakti kepada ibu bapanya dan saudaranya, seperti kata isterinya. Ni kata isteri, ni bagi keluar isteri. Marilah kita beli pakaian, buat taruh simpan, tidak usahlah kita beri wang pada ibu atau bapamu atau saudaramu. Dia pula jadi sekat. Kita nak beli sesuatu kepada ibu ayah kita, suami, dia pula sekat. Tak payahlah macam tu, seolah-olah sekat. Itu hak kita. Sebab kita kena, orang suami dia kena mendahului ibu dan ayah. Maka isteri tak boleh sekat. Tiba-tiba pula dia sekat. Ini juga termasuk dalam wa ata'a rajulun zaujatah. Maksudnya pembatuhan itu. Atau dikatanya, baiklah, belikanlah emas, perak, pakaian anakku dan diriku, tidak usahlah bersedekah. Kita pun tidak cukup apa-apa, tak payahlah sedekah, tak payah, belilah untuk aku semua. Jadi dia pula menjadi had-hadkan hak kepada suami itu. Atau katanya lagi, tidak usahlah engkau ke masjid. Bukannya tidak boleh sembahyang di rumah. Bukankah serupa je belaka di sana semayang, di sini pun semayang. Ni kitab kata, ada saksi kan, ada orang baca kitab sama. Jadi maksudnya isteri negah, suami buat baik. Tak baik, tak payah. Betul juga. Maka dia pun ikut kata isteri, dia pun tak pergilah semayang. Ni bab bahagian ni simple je kan. Tapi kadang-kadang rupanya ini juga termasuk di kalangan orang, dalam istilah orang perempuan, marah orang perempuan, queen control. Tapi sekarang orang marah orang perempuan. Di zaman sekarang nak marah banyak pun tak boleh, sebab orang perempuan pun kerja sama, kan? Kita bekerja, orang perempuan kerja. Masing-masing seolah-olah hak ada masing-masing. Ingat hak, tetapi apa pun mesti letakkan suami itu sebagai pemutus keputusan. Barang apa sahaja keputusan dalam rumah tangga itu sendiri. Jangan pula bila isteri minta keputusan, minta tanya sesuatu, bang, elok tak ini bang, entah, ikutlah katanya. Itu ramai ni macam itulah kan. Nak lepas orang lelaki pun sama sekarang, malas nak mikir, ikutlah kan. Sebenarnya kita kena respon. Kalau perlu beli, beli. Kalau tak beli pun kita nyatakan persetujuan tak beli. Contoh begitu, buat pemilihan itu. Biar keputusan akhir itu dilatih di kalangan suami dan seorang ayah di dalam rumah. Jangan pemutus segala-galanya isteri. Jangan pemutus segala-galanya isteri. Biar apa pun suami yang menjadi pemutus keputusan, apa sahaja dua pilihan dan sebagainya. Dan sebagainya.
daripada segala perkara yang berbetulan dengan hawa nafsu sahaja, maka tidaklah diturunkan akan dia. Maka jikalau seorang itu menurutkan, nescaya ada padanya satu alamat berhak turun bala Allah ke atasnya. Sikit dia. Lagi ada perkara yang besar-besar yang jadi daripada suami yang menurut hawa nafsu isterinya, iaitu apabila isterinya berbual dengan lelaki ajnabi. Isteri berbual dengan lelaki ajnabi serta dimasukkan ke dalam rumah, maksudnya diajak masuk ke rumah, berbual sama seorang, tiada cemburu suaminya relax saja dia. Bila tengok isteri boleh sembang-sembang dalam rumah dan sebagainya, sembang bukan dengan ajnabi, suami tak ada rasa cemburu, itu pun bahaya. Dan seperti apabila isterinya marah, dilarangkan dia ke sana kemari dengan lelaki yang harus nikahnya dengan isterinya, maksudnya dia keluar dengan lelaki lain, maksudnya suami tak ada larangan. Oh, kamu nak pergi mana? Oh, dengan bos. Mana? Berdua je. Tak apalah, pergilah. Tu bahaya. Maka suami itu pun diturunkan dan buat-buat diam aja. Ya, tapi kadang-kadang berlaku juga bila isteri gaji besar, selalu out session dan sebagainya. Na'udzubillah min zalim. Maka sepatutnya sewajarnya kalau berlaku keperluan itu, pastikan sama ada suami ikut ataupun ada anak ikut ataupun apa pun berlaku, mesti ada orang yang ketiga di sebelah pihak keluarga. Tidak boleh dilepaskan begitu saja. Dan apabila isterinya keluar di dalam orang yang banyak dengan bersegak dan bersolek, sebagai terbuka auratnya disukakan. Kita pun seronok, kita lebih seronok isteri kita mendedahkan aurat. Maka itu juga seolah-olah kita menjadi sebagai suami yang tidak mentaati ataupun maksudnya mentaati hal saja perintah apa yang saja kata isteri itu. Maka itu adalah dilarang dalam syarak. Pendeknya, apa suka isterinya semua diikutkan oleh suami itu, sama ada salah pada syarak atau pada adat. Maka itulah tanda mustahak ataupun tanda yang berhak turun bala Allah ke atas dirinya. Na'udzubillah min zalik. Berhati-hatilah di akhir zaman ini. Begitulah keadaannya, dan kita risau. Dan itu pasal kita nak kena didik dalam diri kita. Sebagaimana saya kata tadi, pastikan apa pun keputusan mesti datang daripada suami, mulut suami keputusannya. Ini adalah antara berapa dah kita dah bicara, 1, 2, 3, 4 perkara yang bila kita lakukan ataupun perkara ini terzahir dalam hadapan kita, maka berhak turun bala Allah Subhanahu wa taala. Bala dia apa? Nanti di akhir hadis ni dia akan ceritakan bala tu satu persatu. Apa dia bala? Yang kita nyatakan tadi hanya sedikit, iaitu antaranya ialah bertukar rupa paras manusia itu pada kera, beruk dan babi. Ini akan dibicarakan hadis yang seterusnya. Mudah-mudahan dengan 4 perkara yang kita baru dengar tadi menjadi sebagai satu sempadan bagi diri kita, dan juga kita sampaikan kepada orang yang kita ingat, kita sampaikan juga dalam bentuk dakwah secara lisan dan hal. Zaman sekarang ni tak jadi masalah. Tuan-tuan catat sikit benda yang kita dapat, sebarkan dalam media sosial, medsos, sama ada WhatsApp, Telegram dan sebagainya, dalam taman, untuk ingatan taman, dalam Facebook sebagai kawan-kawan kita. Itu juga adalah satu dakwah usaha yang tuan-tuan telah sampai. Bayangkan tuan-tuan dah sampai dah, tuan-tuan dengar sekarang, balik catat dan sebagainya, sekadar kita tembak sekali je, maka orang baca, dia jadi peringatan bagi diri dia. Maka dia sampai, dia panjang-panjangkan lagi. Maka itu adalah sebagai satu, maksudnya peranan dakwah ni luas. Dan zaman sekarang peranan dakwah itu lebih menyeluruh, mudah untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita bersama. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Semua sekali ada 15, kita baru bicara 4, ada lagi 11. Dan pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah jika dipanjangkan umur, kita akan masuk pada
wa aqqa ummahu, derhaka ia kepada ibunya. Bagaimana sekarang macam-macam lah. Mudah-mudahan kita Allah sentiasa lindung kita dan diberikan taufik dan hidayah untuk kita sentiasa menjaga diri kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir bihi qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang baik kita dari Allah, yang buruk yang lemah kita dari kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi